Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah dapat kita bertemu sekali lagi menerusi FB Live bersama Suzana Ghazali. Seperti yang saya janjikan, insya-Allah sekarang ini bermula 2 petang. Walaupun tadi ada lambat-lambat sikit. Ina, akak nampak awak. Terima kasih sebagai peserta pertama. Terima kasih juga untuk anda semua yang lain-lain, okey, yang bersama dengan saya hari ini. Sebelum tu, saya nak minta maaf sebab kalau ikutkan kepada perjanjian, perjanjian kita minggu lepas, saya janjikan ketika akhir FB Live minggu lepas, okey, kita nak bincangkan tentang fitrah lelaki versus fitrah wanita. Okey? Tapi selepas pada tu, hujung minggu baru ni, siapa yang hari Ahad baru ni kan diraikan hari bapa. Okey, walaupun adalah yang mengeluarkan segala hukum kata itu tak betul-betul. Okey, itu terpulanglah, masing-masing ada fatwa tersendiri. Okey? Jadinya, saya mengambil kesempatan sempena hari bapa hari Ahad baru ni dan hari ibu Mei bulan lepas, okey. Kita akan bincangkan tentang tanggungjawab ibu bapa dulu. Tunjuk kita ni kan, tunjuk ibu bapa, dan insya-Allah saya cuba usahakan ke depan ni, okey, untuk topik-topik yang panas macam tu kan. Dia topik panas ni kena simpan sekejap dulu kan, okey. So hari ni, sebelum tu, selamat menyambut Hari Bapa kepada bapa yang menyertai FB Live ini sekarang ke, siaran tertunda lepas ni ke, dan juga selamat Hari Ibu untuk para ibu, walaupun dah terlewat, cumanya kita ni tak kisah lewat ke cepat ke kan, memang everyday adalah hari kita, kan. Terutamanya juga untuk ibu yang menggalas tanggungjawab bapa, ataupun bapa yang menggalas tanggungjawab ibu. Pun ada kan. Okey, so hari ni kita nak bercerita tentang tanggungjawab kita sebagai ibu dan juga sebagai bapa. Alright, okey. So, kalau ikutkan kepada topik ataupun ulasan yang saya share dalam Facebook, kita akan pecahkan kepada 3 bahagian. Okey, soalan pertama, bersediakah anda menjadi ibu bapa? Diri kita sendiri kan hari ni kan. Okey, so bersediakah menjadi ibu bapa? Okey, kalau ikutkan, okey, bila seseorang itu menyediakan diri dia untuk menjadi suami ataupun isteri, kan, bersedia nak kahwin lah kan. Bila orang melamar kau nak kahwin dengan aku tak? Contoh kan, okey. So ketika dia bersetuju sebenarnya untuk menjadi seorang isteri ataupun seorang suami, secara langsung sebenarnya dia telah pun bersedia untuk menjadi ibu atau bapa. Ingat minggu lepas kita bincangkan tentang terima pasangan seadanya. Saya ceritakan pasal hikmah perkahwinan. Okey, dan hikmah perkahwinan yang pertama adalah melahirkan zuriat. Memanglah kalau ikutkan, kalau nak anak ke kan, zuriat ni, okey, ya ikutkanlah kena rogot, boleh ada anak, okey, tapi isunya kita nak hikmah perkahwinan adalah untuk zuriat ataupun keturunan yang sah menurut nasab. Okey, sah nasab dia. Jadinya poin dia sebut tadi, bila kita bersedia nak jadi ibu ayah, maka ketika itu sebenarnya kita telah pun bersedia, plus mesti menyediakan diri kita untuk menjadi ibu ataupun bapa. Tak kisahlah lepas tu kau nak panggil mami, daddy, papa, mama, ibu, apa benda lah. Tapi poin dia, bila kau dah jadi mak, kau dah jadi ayah, maksudnya itulah dia persediaan dia. Okey? Baik. Ikutkan juga sebenarnya, kalau ikutkan ada satu riwayat, okey, daripada ulama, dia ada yang sebut Imam Ahmad Ibn Hanbal, ada yang sebut tentang Syekh Abdul Qadir Jalani. Okey, ada beberapa riwayat. Okey, tapi nak cerita kata ada ulama, okey, ada ulama ketika ditanya, okey, macam mana dia menyediakan diri untuk mendidik anak dia. Okey? Jadi ayah seorang ulama ni lah, okey. Jadi ayah tadi sebut, okey, dia dah bersedia daripada awal sebelum anak itu dilahirkan.
nampak? Maksudnya ikutkan kepada huraian yang diberikan mengikut ulama ini, nak menjadi ibu dan ayah yang baik kepada anak-anak, nak menjadikan anak-anak kita itu anak yang soleh, yang solehah, yang bermanfaat kepada ummah khususnya juga, okey? Persediaan itu dilakukan sebelum kahwin. Bermula dengan pemilihan jodoh. Jadi saya tak cerita dah pasal pemilihan jodoh. Minggu lepas kita dah sebang pasal pemilihan jodoh. Okey, jadi hari ininya kita nak fokus dah pilih jodoh, kita fokus nak ada anak. Okey, alright, okey. Satu, okey, jadinya persetujuan tu maksudnya jadinya okey, mudah ceritanya, kalaulah kata ada siapa-siapa yang tiba-tiba sebut kan, tak plan sebenarnya, accident. Faham? Kan? Bila sebut kepada anak ke apa kan, tak rancang pun, tiba-tiba je positif kan, tiba-tiba je ada anak kan, contoh. Okey. Ini kalau ikutkanlah saya boleh sebut, okey. Sebenarnya bukan setakat tak bersedia untuk menjadi ibu bapa. Kalau orang macam ni, orang yang sebut macam ni, okey, so lepas ni berhati-hati, Teman-teman kau cakap dengan saya, okey. Orang yang macam ni, okey, kalau yang sebut tak ready lah, okey, sebenarnya cuma accident ke apa semua, okey. Orang yang macam ni sebenarnya adalah orang yang memuaskan nafsu semata-mata. Minta ampun, minta maaf. Saya kena sebut. Sebab apa? Sebab dalam hukum syarak dah diajar adab untuk berhubungan suami isteri. Maksudnya dalam intimasi, nak melaksanakan hubungan seksual itu pun, okey, mesti ada adab. Dan antara adabnya adalah membaca doa. Bukan doa makan. Okey, membaca doa yang boleh kata, kalau contoh anda boleh survey, okey, boleh cari, okey, tapi saya nak sebut kat sini. Maksud doanya adalah, ya Allah, ya Tuhanku, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah dari syaitan apa yang akan kau kurniakan kepada kami. Maksudnya kalau kata contoh melaksanakan intimasi, hubungan suami isteri, seksual suami dengan isteri itu, okey, dengan doa, tak adalah sebut accident ke apa ke. Okey? So, faham? Alright, okey, cukup dah panjang. So, panjang sekejap lagi dia ada kat belakang lagi panjang. Okey, okey. So, maksud sekarang ni, tak payah nak kata tak ready ke apa, sebab ketika anda menjadi isteri atau suami, anda mesti sediakan diri anda untuk menjadi ibu atau ayah. Plus, nak kena jelas, nak kena faham. Okey? Menjadi ibu atau ayah ini, okey, bukanlah semata-mata satu kehebatan. Terbukti kejantananku sebagai lelaki. Cewa. Kan? Ingat kes saya? Saya pernah share, okey, ada satu klien saya yang dia cerita, saya share itu bulan berapa, saya ingat dah, okey, lama. Dia kata, sejak daripada awal kahwin, diorang tidur asing. Okey, ni kita tidur asing. Sebabnya suami dia ni tak suka tidur berteman. Biasa daripada awal anak seorang, okay, anak tunggal. Jadi macam adalah nak privacy walaupun dengan isteri. So bila kahwin tidur asing. Tapi kalau nak bersama dia cari isteri dia. Okay. So bila tanya macam tu, bersama okey. Bersama okey Kak Su, sebab dia memang nak banyak anak. Dia kata ramai anak bukti kehebatan lelaki. Kan? So saya nak sebut, ramai anak bukan bukti kehebatan lelaki. Minta maaf, kita akan cerita nanti, okey. Dan bukan juga bukti wanita sejati. Dia kadang-kadang, kalau contoh kata, kalau orang kita ni kan biasa kita tahu kan, kalau lambat kahwin, dia tanya bila nak kahwin. Dah kahwin, tanya bila dapat anak. Kan? Okey? Dah dapat anak, tanya bila tambah lagi. Dan bilalah contoh, okey, pasangan kahwin, then tiba-tiba lambat, kemudian dapat tahu cek-cek, double line. Dia punya happy. Cuma kan, minta maaf lah ya, ni pandangan saya, okey? Anda berhak dengan pandangan anda sendiri, tapi ni pandangan saya, okey? Seingat saya lah, orang dulu-dulu, okey, orang tua dulu, hatta saya yang hampir 50-an ni, okey, lagi 3 tahun cukup 50 kan? Dah tua dah aku, okey? Saya masa mula-mula dapat tahu kata mengandung pun, okey, tak adalah rasa macam hebah. Wahai dunia, aku telah mengandung. Tak pun. Kan? Tapi hari ni, perasan tak? Okey.
saya rasa dalam 2-3 tahun kebelakangan ni lah, time medsos, media sosial semakin menguasai masyarakat, okey? Ada orang yang tak segan silu, dapat dia confirm pregnant, terus share dekat media sosial. Public, kau public. Kalau dia beradik tak ada masalah, ni public, okey? Share, okey? So, saya tak kata haram, okey? Saya tak kata haram, okey? Cuma macam saya sebut tadi, okey, dia sebenarnya, alright, okey, ada perkara yang boleh di-share dengan semua orang. Ada perkara yang tak berapa elok nak share. Kan? Jadi terpulanglah. Cuma saya nak bagi tahu, okey, memanglah ramai orang yang seronok. Macam tadi seronok kata dapat tahu mengandung, tapi bukan keseronokan itu yang kita nak utamakan. Tapi tanggungjawab yang hadir bersama dengan anak yang bakal lahir. Itu yang kita nak persoalkan, kita nak bincangkan. Sebab itu yang menjadi paling banyak masalah hari ini. Kalau anda sendiri tengok kepada masalah-masalah sosial yang di-sharekan dekat berbagai berita. Dah ada anak, okey, saya baru dapat kes. Budak umur darjah 6, 12 tahun. Budak umur 12 tahun dah mula melanggan video porno. Biasa history. Ajar anak dia umur baru 6 tahun. Okey? Ada budak sekolah rendah juga. Alright? Dah pandai bab nak cabul semua. Plus, kita pun tahu banyak berita dah kan. Budak sekolah rendah yang masih remaja, yang dah pregnant. Kan? Okey? Saya tak kata salah mak ayah 100%. Jangan saat lagi menyalahkan mak ayah je. No, okey. Tapi nak cerita kata, okey, ada kesilapan kadang-kadang yang menyebabkan anak kita jadi masalah. Jadi hari ni kita nak cuba koreksi diri. Saya tak kata saya pun mak yang memang dah confirm betul 100%, okey? Tapi kita sama-sama usahakan, kita sama-sama ikhtiar. Boleh? Alright, okey. So, berbalik tersebut tadi, okey, asas dalam hubungan ketika melaksanakan hubungan suami isteri itu permulaan sekali. Kita dah doakan yang terbaik, nak jadikan anak kita, kalau diizinkan oleh Allah, menjadi anak yang baik. Dijauhkan daripada syaitan. Memanglah syaitan tu sentiasa ada, tapi kita ikhtiar, kita doa. Okey, faham Alright, okey. Itu selesai. Maksudnya persediaan, jangan duk kata kahwin 5 tahun, tak ada anak lagi ke? Belum ready lah. No. Okey? No. Dan satu perkara, saya bukan pakar kesihatan, okey, tapi saya dapat info, kalau contoh kata pasangan yang baru berkahwin, okey, ataupun minta maaf, kalau ada antara yang mendengar FB Live ini terlibat dalam hubungan seks tidak sah dan anda mempraktikkan, mengamalkan pil perancang, khususnya untuk wanita, okey, saya minta tolong tinggalkan pil perancang, tinggalkan juga amalan salah. Maksiat anda tolong tinggalkan. Okey? Mungkin ada yang pegang tak apa lepas ni bertaubat. Okey, tapi yang saya faham, yang saya dapat tahu, wallahualam betul ke tak, mungkin pakar kesihatan boleh confirmkan, tapi saya dapat tahu kalau belum lagi ada anak, dah start praktik pil perancang, boleh mengganggu untuk mengandung belakang hari. Wallahualam. Okey, tapi ini info yang saya dapat. So kita kena koreksi diri. Okey. So maksudnya sekarang ni ready tak ready, kahwin memang kena bersedia, kena sediakan persiapan. Okey, jadi orang tu jadi bersedia jadi mak ayah. Alright, so berbalik kepada topik yang kedua, isu yang kedua. Okey, ini banyak sikit Kenapa banyak? Okey, kalau ikutkan saya sediakan bahan hari ni mengikut ini. Modul pasca perkahwinan. Seperti yang saya inform Kalau anda yang baru bersama dengan saya, kalau tengok dekat saya punya cover foto FB tu, saya ada mention, saya adalah master trainer untuk kursus pasca perkahwinan JAKIM dalam modul motivasi dan psikologi perkahwinan. Okey. Jadi saya bercakap hari ni untuk tanggungjawab ibu bapa berdasarkan modul ini. Jadi siapa-siapa yang pernah pergi ceramah saya sebelum ni mungkin dapatlah. Cumanya disebabkan masa yang suntuk dalam ceramah tu 2 jam, macam-macam benda yang saya ulas, so mungkin ada orang kata cuek sini cuek sikit. Tapi hari ni sebab sejam masa saya, kita lebih kurang kita ada, okey, kita akan bincang lebih detail lagi lah. Okey, so untuk tanggungjawab ibu bapa, okey, tanggungjawab ibu bapa seperti yang ada dalam modul ini, okey, 1, bab nafkah anak.
Tapi sebelum kita fokus kepada selepas kelahiran anak, satu perkara yang saya nak tentukan juga, nak sebut juga, yang menjadi asas utama juga untuk tanggungjawab ibu bapa adalah menamakan anak. Nama anak itu juga adalah satu tanggungjawab. Kalau anda perasan, saya perasan baru ni pun ada juga kecoh pula sekali lagi kan. Ada berlaku kebakaran. Kemudian ada bomba datang, polis datang. Polis tanya seorang budak, siapa bakar? Saya bakar. Siapa suruh? Ayah. Dia menjawab, nama dia bakar. Bapak dia nama suruh. Macam tu lebih kurang kan. Jadi ni pun walaupun benda tu mungkin untuk ketawa, bahal lawak, tapi sebenarnya memainkan peranan. Nak cerita kata nama tu juga memainkan peranan. Okey? Jadinya sekarang ni, okey, saya sebut tadi, tanggungjawab pertama untuk mak ayah ketika anak itu lahir adalah menamakan anak. Dan nak menamakan anak tu, saya nak minta tolong, okey. Saya tak nak sebut lah pasal 4-5 perkataan, okey. Tapi satu, pastikan nama yang kita letakkan untuk anak kita itu adalah nama yang baik. Memang ikutkan, okey. Dalam syariat Islam pernah ada sejarah riwayat pada zaman Nabi pun nama ni memainkan peranan. Nama memainkan peranan dan boleh jadi doa. Okey? Plus, bukan setakat nama yang kau letak dalam kad pengenalan MyKid dia tu. Panggilan tu juga. Kadang-kadang nama, ya Allah subhanallah, sedap, panjang kan. Tengok-tengok Allahu Akbar kan. Contoh nama, saya tak plan contoh nama apa kan. Tapi dia cerita kata, sedapnya nama kan. Tengok-tengok makna, la haula wala, ya Allah, sedapnya maksud dia kan. Tapi, tiba-tiba je, okey, tiba-tiba saja, okey, anak tu dipanggil nama Manja Boboy. Macam mana? Kan? Apa makna Boboy? Budak lelaki. Budak lelaki biasa je. Jadi saya nak cerita kata, kalau contoh kata nama tu Nur. Nur kan, Nur apa-apa benda lah kan. Okey. Nur Cahaya. Kan. Okey. Nama ni Izzah. Siti Izzah. Izzah tu kemuliaan. Sedapnya makna kan. Jadi bila kita panggil nama tersebut, okey, secara tak langsung kita mendoakan anak kita. Okey, itu nama. Yang kedua, saya balik pada modul. Okey, yang kedua, nafkah. Okey, nafkah ini dalam tempoh perkahwinan sememangnya menjadi tanggungjawab ayah. Okey, tanggungjawab ayah. Untuk para ibu, tolong minta dengan suami masing-masing, okey, untuk belanja nafkah anak. Yang perlu, okey, yang perlu mengikut kemampuan suami anda. Alright? Kalau rasa tak boleh nak beli diaper satu pack RM40-50, nak RM20 pun kira halal lah, boleh pakai lah, tak payah duk kira brand-brand lah kan. Yang penting anak tu selesa, sihat walafiat. Okey? Tak payah duk kira sat lagi orang kata tak duk brand ke apa. Kau tak payah kira mulut manusia. Kau kira anak kau hidup selesa, kau pun selesa, okey, fine, okey. Tu kalau saya macam tu, lantak kau lah yang hidup aku, okey. So kita ikut rentak periuk kita, bukan periuk orang lain, boleh? Alright, okey. Kemudian, okey, bab nafkah tadi sebut minta, okey. Dan kalau mak nak tolong, okey, boleh tolong ya, tapi pastikan tolong ketika ayah itu dah tak mampu. Okey, tolong ketika suami anda dah tak mampu untuk biaya keperluan, barulah anda keluarkan belanja anda. Okey, ni bab nafkah saya dah selalu bincang. Bercari balik dalam saya punya Facebook pun ada, FB Live saya ada, dekat saya punya YouTube sebelum ni pun ada. Saya tak nak panjang-panjangkan, okey? Alright, okey. Kemudian, yang kedua, okey, pengasuhan dan pemeliharaan. Okey, ini keutamaan adalah tanggungjawab mak. Contoh, okey, baby, okey, tukar diapers, alright, menyusukan, bagi makan, kejut anak, okey, kalau dah membesar lah. Tetapi bukan bermaksud ayah tu boleh lepas tangan langsung.
Okey. Nak jaga daripada kecil tu memang mak. Tapi bila anak tu makin membesar, proses mendidik itu keutamaan adalah di bahu ayah. Dalam Al-Quran kan ada sebut. Okey. Al-Quran maksudnya Allah memerintahkan, jangan kamu letakkan diri kamu dan keluarga kamu ke lembah yang hina. Kan? Okey, percaya Al-Quran tu. Okey. Maksudnya sekarang ni tanggungjawab ayah untuk memastikan hidup anak yang lahir. Anak dia, keturunan dia, darah daging dia tu, okey, hidup dalam keadaan yang Allah redha. Itu keutamaan. Termasuklah suruh anak tu solat. Kalau anak perempuan suruh tutup aurat, anak lelaki pun kena tutup aurat. Hai, kau jangan sebut aurat lelaki perempuan saja Lelaki pun ada aurat dia. Kan? So itu nak bincang dengan kita. Boleh cari balik tapi kita kata ada part tertentu yang ayah kena ajar, okey? Termasuk juga, okey, kena ajar anak-anak untuk penjagaan diri. Okey, ini saya sentuh. Kes yang saya dapat minggu lepas, saya sebut tadi anak umur 6 tahun ikut kawan dia, ikut tengok-tengok gambar porno. Satu kes saya, anak umur 5 tahun dah pandai nak kacau buntut kakak dia. Sebab tertengok sama bila ayah dia tengok cerita porno. Okey? Ni tanggungjawab kita mak ayah. Hari ni anak-anak yang terlibat dalam PDPR, ada yang diberikan handphone sendiri. Ada talian internet sendiri. Saya nak minta tolong pantau. Saya sendiri pun mengusahakan untuk pantau. Anak saya, okey, kalau kata ada kelas, alright, depan saya. Bergantung pada keadaan, okey? Bergantung pada keadaan. Alright? So, nak cerita kata, kena pantau. Ataupun sesekali jenguk. Bukan kata tak percayakan anak, tetapi hari ini kita kena beringat. Ketika segala benda di ujung jari je. So tolong sebab saya dah jumpa, dah ada pun kes, okey. Anak yang berusia 16 tahun menjual diri tanpa disedari oleh mak ayah. Mak dia jumpa saya lama dah. Ini kes lama, kes tahun awal tahun 2000 lebih gitu, okey, dalam 2004 2005 mak dia jumpa saya masa tu. Dia kata kes ni dia hantar anak dia ke sekolah. Sebab anak dia kata ada tuition. Okey? Jadinya, bila sampai ke sekolah tu, dia perasan sekolah tu sunyi sepi. Tak ada orang. Kan? So, bila sebut ke anak dia kata, mak, awal lagi lah mak. Tak apa, mak baik dulu lah. Okey, so, dia ni pun kat rumah ada kerja nak kena buat. Ada adik-adiknya lagi. Kan? Okey, so dia pun balik. Tak lama, okey, anak dia kata habis tuition pukul 1. Mak dia ni dekat rumah, Allah bagi izin, okey. Dia rasa tak sedap hati. Ada rasa macam tak sedap hati lah kan. Ada je lah. Kita ni kadang-kadang kita ada rasa. Okey, ada rasa. Okey. So, dia pun dah selesai semua kerja. Pukul 12 lebih kurang. Okey. Dia pergi ke sekolah. Bila pergi sekolah. Okey. Bila pergi ke sekolah. Dia tengok sekolah tu tutup. Tak ada orang juga. Dia pun tunggu kan. Tak lama lepas tu. Okey. Dia perasan satu motor besar. Parking depan pintu sekolah. Dia jauh sikit lah. Okay, depan pintu sekolah. Dan kemudian, kat belakang lelaki tu ada seorang budak perempuan lah. Budak perempuan, okey. Buka helmet. Tengok-tengok anak perempuan dia. Tadi pergi hantar ke sekolah, berbaju kurung, pakai tudung. Sekarang ni rambut panjang mengurai. Bagi helmet dekat power. Okey, dia kata, nampak dia tengok dalam terkejut helmet dekat power. Kemudian anak dia buka, naik motor kan, pakai jaket kan. Oh kan, dalam budak remaja gitu kan, okey. Anak dia pakai baju tu. Apa tu? Apalah hak yang sangkut tu. Apa namanya entahlah. Kan hak gitulah baju. Dia tengok-tengok. Ya Allah, anakku dia menangis. Dia kata. Okey, tu sebab masalah perempuan tak realisasi. Perempuan ni dia tengok macam tu banyak menangis. Kan? So, dia menangis-nangis. Okay, bila dah reda sikit, anak dia dah pakai baju kurung cantik tudung depan pagar sekolah. Dia pun pergilah. Kau pergi mana dia anak dia? Apa ni? Mak nak ngamuk semua. Mau baliklah semua lambat sangatlah. Kenapa mak orang dah balik? Oh, anak dia pun buat drama. Okey?
So mak dia kata, aku nampak tadi baru cerita. So bila dah dia asak-asak, anak sebut. Mak, betul dia mengaku. Mak, betul. Dia kata, kalau mak nak tahu, saya jumpa orang. Cerita lah. So bila check, alright. Bila, istilah baju spaghetti, betul lah Trizah. Bila di check, okey, rupa-rupanya anak dia adalah salah seorang penyumbang khidmat seksual bawah umur. Segala benda anak dia jual apa? Memanglah sekarang dia belakang ni orang tua pun faham kan. Orang budak dulu lagi pandai, lagi orang kata apa? Lagi up to date bab segala apps kat handphone ni kan. So anak dia ikut. Okey? Sebab tu sama-samalah untuk saya sendiri, saya pun ada anak remaja. Okey, so sama-samalah kita cuba kenal pasti apa aktiviti anak kita. Dan yang kita nak kena ingat, nak kena jelas, okey, bila ada anak, Rasulullah SAW mengajar kita cara dan kaedah untuk mendidik anak. Bermula dengan anak bawah umur 6 tahun, maksudnya 6 ke 7 tahun, okey. Masa tu kena bermain, kena bermanja, kena bergurau. Dan kalau anda ingat sebut minggu lepas kadang-kadang bila anak kita mengamuk, yang sebenarnya sebab anak tu nakkan perhatian kita. Bila kita tak bagi perhatian dekat dia, sebab anak kecil dia nak bermanja kan, balik-balik kerja, mama kan. Kadang-kadang anak saya tu lah yang bongsu tu pun, okey, umur 6 tahun dah, nak masuk 6 tahun, 9 ni kan. Nak masuk 9, 6 tahun, okey. Cakap memang dah fasih, dah lancar, okey, tak telak pula. Tapi kalau time dia nak manja, ya Allah, ya Tuhanku, rasa kan? Tapi itu cara dia nakkan perhatian kita. Kalau kita gagal kawal emosi kita masa tu, akan bagi efek yang lebih teruk. Sebab tu ketika umur anak di bawah 6 tahun ni, okey, elakkan untuk meletup. Faham? Boleh nak marah tapi berpada-pada. Plus, mengikut pakar psikologi kanak-kanak, kalau anak di bawah umur macam ni, nak minta buat sesuatu, nak suruh buat sesuatu, sebelum nak marah anak tu, kena suruh buat 200 kali. Contoh, petang pukul 6. Kan? Pukul 6.30 ke lewat dah. Nak mandi. Adik, cepat mandi. Sekali. Tak tahu lagi dia main. Adik, cepat mandi. Contoh, kan? Buat tak tahu lagi. Tahan lagi. Tak boleh marah lagi. Adik, cepat mandi. Kawal. Dah cukup 200 kali. Adik, cepat mandi. Masuk tu. Adik, cepat mandi. Baru boleh tepik. Tapi masa tu kita pun dah penat. Kan? Kita pun dah penat. Kau ingatlah kan kena ulang 200 kali. Nak kira tu sepasal. Nak ulang benda yang sama tu pun sepasal. Lain kali kan pergi heret masuk bilik air. Kan? Tapi nak cerita kata, okey, bukan boleh dengan mudah nak marahkan anak. Nak tengking anak, nak herdik anak. No. Itu kata pakar psikologi kanak-kanak. Mengikut kaedah Islam pula. Syariat tentukan kalau anak umur 7 tahun. Okey, tadi bawah 6 tahun Okey, so bila anak 7 hingga 14 tahun, didik dengan disiplin. Okey, jadi bila umur anak 7 tahun, dalam syariat, dalam hadis disebut, okey, anak umur 7 tahun suruh solat. Kan? Tapi saya Alhamdulillah, anak-anak saya belum umur 7 tahun semua dah start solat. So, kita mulakan dengan, kalau kau boleh hantar anak pergi kelas piano, kau boleh pergi hantar anak pergi kelas berenang. Kan? Segala benda lah. Taekwondo lah. Umur 2-3 tahun kau dah hantar. Kenapa tak boleh nak kenalkan anak tu dengan solat lebih awal? Islam kata tak boleh pun. Islam cuma kata 7 tahun suruh untuk solat. Maksudnya kalau anak 7 tahun kita tak suruh solat lagi, kita adalah ibu bapa yang gagal.
Tanya diri balik. Aku ni solat ke tak? Saya punya program. Program macam ni lah program keibubapaan. Masa dekat Paguh. Program dekat Paguh program dekat Paguh. Saya ingat sebab masa tu saya sakit kaki, saya ada kecederaan pada kaki. Dia ni hari ni bercedera ni. Kau perasan nampak tak tu? Tangan saya kelukaan sikit. Hari Selasa minggu lepas, semalam lagi nak seminggu lah terkena air panas. Tak apalah, tak cerita lah. Tapi alhamdulillah sihat. Yang penting boleh bercakap kan. Okey. So balik pada cerita tu. So masa program kat Paguh tu ada cerita macam ni lah. Saya beritahu anak umur 7 tahun disuruh solat. Okey. Kemudian kalau kata bila sampai umur 10 tahun hadis sebut kalau anak tu tak solat maka boleh dipukul untuk mendidik. Tahu tak? Ada seorang anak tanya, "Maklum." Sebab saya kalau dengan sekolah memang biasa anak-anak panggil maklum Maklum. Kalau anak umur 10 tahun tak solat, mak ayah boleh pukul. Kalau mak ayah tak solat, anak boleh pukul mak ayah tak? Inilah juga reaksi saya masa tu, okey? Saya terkedu sekejap dan saya tergelak. Okey? Kau jangan main-main, don't play. Budak-budak hari ni, okey? Kita taklah kata dekat anak tu tak boleh lah nak suruh pukul ayah, pukul mak, okey? Tapi ajaklah, kan? Ajak mak, ayah, jomlah solat, kan? Kan hari ni kan Ustaz Abid ajar, Allah sayang. Kita ajarlah juga, kan? Anak-anak, ajar anak-anak kita. Anak pun boleh ajar juga kat mak ayah, okey? Alright, so nak cerita kata, dalam kaedah mendidik anak, balik-balik tadi kaedah mendidik anak, umur 7 hingga 14 tahun mesti disiplin. Masa ni lah pastikan solat itu terjaga. PDPR sekarang ni kan, ikut jadual, okey. Nak tidur malam, kena pastikan tidur pada waktu yang tepat. Saya pun sekarang ni, okey, alright. Sejak kelas PDPR ni, okey. Dia sebenarnya bukan sejak ni, kayaknya daripada awal masa anak saya daripada Ayuni dulu lagi start nak ambil UPSR, okey. Dah maksudnya dah dia pun dah alhamdulillah dah selesai dah SPM dia, okey. Daripada awal dulu lagi nak tidur malam, saya akan cabut kat Astro. Dan pernah saya tak bayar langsung Astro berbulan-bulan. Duk dapat call. Bila pun nak bayar, kalau tak nak ni terus sambung semua bayar. Saya tak guna pun. Cabut terus kad. Tak buka langsung. Itu kaedah. Kadang-kadang kita kena buat sesuatu yang tak dijangka. Jadi mak dia pun terpaksalah berkorban. Tak tengoklah CSI. Kan tak apalah untuk anak. Okay? Tapi kita kata itu antara kaedah mendisiplinkan. Kadang-kadang kita kena buat sesuatu untuk kebajikan masa depan anak kita. Okay? So, mendisiplin. Bila umur anak 15 hingga 21, masa ni mendidik juga. Tetapi secara berkawan. Okay? Bila sebut secara berkawan, termasuk jugalah ketika kita nak tegur anak, jangan tegur anak depan anak-anak yang lain. Jangan tegur anak-anak kita depan kawan-kawan dia. Tolong anak-anak kita pun ada harga diri. Dan jangan kita rasa kita ni mak, kita ni ayah, maka kita punya kepala tu konon-kononnya besar. No. Tanggungjawab kita juga nak jaga harga diri anak-anak kita. Okey? Berkawan, bersembang dengan dia. Saya ingat lagi, masa ni antara saya dengan bapak saya. Okey? Saya dengan bapak saya mengam. Okay, jadi kawan baik gitu. Okey? Saya ingat lagi, masa saya dapat offer masuk ke UM. Okey, nak cerita bapak saya punya boleh berkawan dengan bapak saya tu. Nak masuk ke UM. Esok tu bapak saya nak hantar saya masuk ke UM. Malam tu masa nak makan nasi, makan malam, bapak kata, "Suzana, nanti kalau dah belajar dekat U tu, kok lah rasa nak menikah, abang lah kat bapak." Saya, bapak macam tu. Okey. Tapi saya tak menikah dah masuk ke UM. Tapi nak cerita kata, okey, macam mana adanya berkawan. Berkawan. Okey. Maksudnya ada hormat. Hormat tu masih ada antara dua-dua pihak, antara mak ayah dengan anak, antara anak dengan mak ayah. Okey. Jadinya bila itu yang kita amalkan, anak pun tak adalah rasa risau, tak ada rasa nak takut, nak bersembang, nak berbincang dengan mak ayah, okey? Dan apa yang saya juga praktikan, okey, untuk anak-anak saya, kalau daripada mula anak-anak saya mula belajar, saya pernah share dulu kat Facebook juga, saya akan bagi satu buku nota untuk anak saya. Okey, diary juga sebenarnya, okey? So, saya bagi tahu apa-apa yang tak puas hati ke apa-apa,
luahkan. Dan sesekali cubalah baca. Jadi kita dapat tahu. Right? Itu antara juga. Dan selepas umur anak 21 tahun. Selepas 21 tahun ini, kita kena benarkan anak kita bebas. Tapi dalam kawalan. Maksudnya anak tu nak belajar apa, anak tu nak kahwin dengan siapa contohnya. Kau jangan pula saat lagi, tak boleh. Mak dah bertunang-tunangkan kau daripada kecil lagi. Budak tu beringwih dia bertunangkan lagi. Janganlah. Janganlah. Bagilah kebebasan untuk anak tu pilih. Okey, kalau ada rasa yang tak kena, tegur dengan elok. Jangan paksa. Saya dah jumpa banyak dah kes kahwin paksa, jadi masalah. Alright? Dan kita kena ingat kalau kita ajar anak kita untuk buat keputusan sendiri dan kita pantau dia, anak itu akan lebih mudah untuk berdikari. Plus, anak itu akan ada keyakinan dia sendiri. Tapi kalau everything kita nak buat, sebenarnya ada jumpa kan, ada seorang doktor, saya tak ingat apa nama dia, dia share, dia minta anak tu buat sesuatu, mak tu yang kalau pegang tangan. Kalau kau nak buat semua, kau kena ingat kita, mak ayah hari ni, kita kena ingat, kita tidak menongkat langit. Maksudnya, akan ada masa kita kena suruh anak kita hidup dia je. Bukan boleh pegang tali ikat sepanjang masa, no. Akan tiba masa anak kita kena lepaskan. Dia nak bekerja, dia nak belajar jauh, kita kena lepaskan. Jadi kalau daripada awal lagi, kita tak benarkan dia untuk bertindak sendiri, buat keputusan sendiri, okey. Bila masanya kita nak percayakan dia untuk percaya diri sendiri? Kalau kita tak percaya dekat dia, dia pun tak percaya diri dia, habis tu nak jadi apa? Tak boleh. No, tak boleh. Saya ingat lagi okey. Ini yang saya amalkan kepada anak-anak saya, okey. Termasuklah sampai yang sekecil sama je lah, okey. 4 orang anak saya. Dan sebab apa yang bapa saya ajar saya sendiri. Okey. Saya ingat lagi bapa saya adalah cikgu sekolah rendah. Benten lah sekarang kan, cikgu sekolah rendah. So, yelah, bapa saya ni antara pakar matematik dan sains kat sekolah. Memang kalau kita kat sekolah masa tu, memang kalau ada apa-apa, cikgu akan cari dia lah untuk rujukan. Tapi saya ni masalah dalam math dan sains. Memang mengaku siap-siap. Okay? Masalah matematik dan sains memang payah. 1+1 aku tahulah. Kan? Okay? So, adalah part-part yang kadang-kadang kita tak faham, tak tahu kan. Okay, tanya-tanya bila balik sekolah kan. Aku tahu-tahu, tambah-tambah kalau buat homework kan. Bapak-bapak ni macam mana? Tanyalah kan. Bapak kata apa tahu? Buatlah dulu. Buatlah dulu. Kan? Saya pun try lah juga. Balik kerja petang. Malam pergi. Bapa, tak boleh lah bapa. Macam mana tak? Ada masa lagi. Cuba dulu, baca dulu, faham dulu, tengok dulu. Bapak pun. Malam. Dah kalau tak kerti, tak faham kan? Esok pagi, nak pergi sekolah. Nak kereta dengan bapak kan? Bapak, tak boleh ke ni? Tak faham ke ni? Ada masa lagi, tak apa, try lagi. Dah kali masuk dalam kelas. Masuk dalam kelas. Bawa buku pergi bilik guru. Bapak dah tak boleh dah. Bawa air mata keluar. Baru bapak cerita. Ni macam ni, ni macam ni, ni macam ni. Dan Alhamdulillah, saya tak marah bapak saya. Saya bersyukur sangat dengan didikan tersebut dan saya yakin asbab didikan itulah saya jadi kuat. Wah. Okey? Sebab bapa saya dah tanamkan keyakinan dalam diri saya. Okey? Sebab tu juga ketika saya dapat offer untuk menjadi antara pimpinan mahasiswa dekat UM masa final year, nak masuk final year, okey, dia third year nak masuk final year, pilihan raya PP, okey. Masa tu saya tanya bapak bagi tahu lah, tapi tahun depan kan dah final year kan, bapak macam mana kan nanti ceritalah kan, ayat bapak saya bapak saya kata kat saya, kalau orang lantik kita, maksudnya orang percayakan kita. Kalau orang percayakan kita, kenapa kita tak percayakan diri sendiri? Okey? Sebab tu saya kata bapa saya idola saya. Okey, alright? Okey, so kita pun kena buat sesuatu supaya anak kita jadikan kita idola, tanam keyakinan untuk anak kita. Alright? Okey. Itu bab
pendidikan. Okey, kemudian termasuk jugalah kena jangan mulakan memukul. Okey, sebab hari ni kalau ikutkan ada kes-kes yang menyebabkan penderaan kepada kanak-kanak. Sebabnya okey, cuba untuk buat dengan benda yang sikit. Kalau anda ingat minggu lepas saya dah sebut, seboleh-bolehnya elakkan daripada nak pukul anak. Nak cubit sikit pun elak. Biarlah mulut tu, ya Allah, astaghfirullah, la haula wala. Kau berzikirlah panjang-panjang pun tak apa. Tapi jangan mula sikit pun kena anak. Sebab kalau kita dah mula buat anak, kita dah terbiasa. Hari mula kita jentik je. Esok kita piat telinga dia. Tak ada apa, 2-3 hari piat. Okey, lepas pada tu pula sikit demi sikit demi sikit. Dan saya ingat antara pengalaman saya yang saya gunakan untuk didik anak saya di samping ilmu yang saya dapat didikan mak bapak saya, okey. Satu kes saya masa saya mengajar tunggu STPM. Tunggu STPM saya mengajar, okey, dekat satu sekolah dekat Sungai Petani, okey. So kalau ada lagi anak-anak murid cikgu Sekolah Kebangsaan Seri Gedong, okey, kalau anda ikut cikgu, okey, cikgu dah pula kan, okey. Dan ada seorang pelajar dekat sekolah tu, saya ingat lagi. Masa tu saya ajar Darjah 6 UPSR. Masa tu kita budak kolej Islam kan, okay, jadi mengajar surah agama, mengajar pelajaran agama. Jadinya pelajar saya tak nak buat homework. Okey. Bila tak nak buat homework, saya tanyalah kenapa tak nak buat homework ni. Kan marahlah. Memanglah UPSR tak ada agama, tapi kenalah buat kan, kita suruh buat kan. Buat tahu je. Saya kata dia, okey, nanti tak buat homework esok, cikgu pukul dengan pembaris. Kita tunjuk pembaris panjang. Tu kan pembaris alah panjang 30 cm tu je kan. Kan. Habis tu dia pun gelak-gelak je. Esok tu, dia tak buat juga homework. Jadi saya pun masa tu, mai sini. Dia kan punyalah seronok hulur tangan nak kena tampar dengan pembaris tu. Okey. Saya pun masa tu fikir pada otak kan. Ada benda tak kena dengan budak ni. Okey. So saya siasat. Okey, tanyalah dengan kawan-kawan. Rupa-rupanya budak ni dekat rumah dia biasa dah dibelasah dengan tali pinggang. Ayah dia apa-apa tak kena belasah dengan tali pinggang. Jadi kalau setakat saya nak bagi pada kecil tu, kan? Nak cerita kata, bila kita biasakan dengan keganasan, anak-anak tak rasa apa-apa dah. Kita nak disiplinkan dia pun dia tak heran dah. Sebab tu kalau anda pernah baca, okey, anak-anak yang dididik dengan kekerasan bukan menjadikan dia kebal, bukan menjadikan dia lebih menghargai ke tak, tapi dia akan jadi lebih lagi keras dengan kita. Okey? So tolong. Alright? Elakkan daripada memukul, tetapi banyakkan membelai, banyakkan membaca. Okey, memanjakan anak. Okey, baca-baca untuk ilmu lah kan, okey. Dan paling penting juga sebenarnya, okey, doa. Doa yang baik untuk anak. Alright? Okey, so doa termasuk yang sebut lah. Jangan cakap yang pelik-pelik tak guna punya budak ke, no. Tu dia doa. Memang kita tak minta, ya Allah aku jangan bagi anak aku. No, tapi bila kita bercakap, kita tahu bila masa malaikat aminkan. Okey? Alright. Okey, tu sikit Dan saya sentuh juga, okey. Tanggungjawab selepas perceraian. Maksudnya, okey, tanggungjawab pasca cerai. Okey. Ini keadaan yang ramai orang kena hadap, cuma kadang-kadang tak tahu macam mana nak cerita dekat anak. Dan ramai ibu bapa yang menganggap anak-anak budak kecil, dia tak faham apa-apa. Ini yang silap. Saya, kalau anda ingat, masa bercerai, anak saya yang sulung 5 tahun, anak nombor 2 4 tahun dan saya ada baby 5 bulan. Okey? Masa tu, saya sebut dekat anak saya katakan kalau anda ingat, okey, saya suruh. Ayat baik dia suruh. Kan? Ayat kasar dia, saya halau suami saya keluar pada rumah sebab saya marah dia keluar, dia ambil duit saya kan. So masa tu anak saya menangis, okey? Memang anak saya menangis, Umi tak nak bagi Abi keluar. Saya panggil anak saya pegang. Saya pegang dulu orang anak saya yang baby tu dalam buai dengan mak asuh dia, okey? Saya pegang anak saya dua orang, okey? Saya kata, Umi kena suruh Abi keluar. Kalau Abi tak keluar, Abi tak kerja. Kalau Abi tak kerja,
Abi ambil duit Umi, Abi ambil duit Kak Yang, Abi ambil duit adik. Jadi, tunggu kalau Abi kerja, kalau Abi balik, okey, tak ada apa-apa. Tapi benda tu berlanjutan. Okey, sebab berlaku cerai dan masa saya ikut satu program. Bukan ikutlah, saya bagi ceramah. Permulaan saya bagi ceramah, okey. Masa tu di Sungai Besar, adik saya masa tu balik dia kata, "Along, tadi Ayuni cakap dekat aku." Okey. Dia kata, "Anjang. Anjang ni adik saya nombor 4 Anjang. Kak Yang baru tahu pasal apa Abi dengan Umi tak duduk sama. Sebab Abi tak buat tanggungjawab Abi. Abi kan kena kerja tapi Abi tak kerja." Nampak tak? Bila kita jelaskan dekat anak-anak, cakap yang elok. Sama jugalah. Contoh macam baru ni saya ada kes saya. Dia kata anak dia 5 tahun cakap dah, tak nak duduk jauh-jauh. Nak duduk dengan mak ayah juga. Tapi mak tu dah over stress sebab ayah dia duk mengulang sikap, mengelanggan pelacur, berzina dengan awet, 2-3 orang, bukan seorang kan, okey? Jadinya, okey, mak ni dah over stress. Tapi dia stres juga sebab anak sebut. Tak nak. Macam mana ni Kak Su, dia kata kan. Sebab suami dia memang dah janji-janji, memang duk ulang juga lagi. So, saya kata dekat dia, cakap betul-betul. Jadi, anda pun kalau jumpa info yang maksudnya berdepan isu yang sama, cakap dengan anak dia elok. Okey? Tak payahlah sebut ayah kau berzina. Kan? Cakap je macam ni. Okey? Ibu ke mama ke nak cakap. Ibu dah tak boleh. Mak dah cerita kan. Mak dah tak boleh dah duduk sama dengan ayah. Okey? Sebab ayah buat benda yang Allah marah. Cukup bagi tahu macam tu. Ayah buat benda yang Allah marah. Ayah dah janji tak mau buat tapi ayah buat juga lagi. Mak dah tak boleh dah. Jadi bila mak dah tak boleh dah, okey, mak kena berpisah. Tapi yang berpisah mak dengan ayah je. Bila-bila nanti, okey, kalau kata kakak dengan abang duduk dengan mak, bila-bila nanti ayah boleh jumpa dengan mak, dengan kakak dengan abang. Contoh, cakap betul-betul. Cakap elok. Jangan letak pada otak, tak apalah, tak payahlah nanti pasal korang faham lah. No. Anak-anak tu sebenarnya lebih bijak, lebih faham daripada kita. Sebab kepala otak dia fresh. Sebab tu dah tolong. Jangan dedahkan benda yang tak elok dekat anak kita. Faham? So itu bab untuk pasca cerai. Itu jadi ambang perceraian. Okey, di ambang perceraian beritahu. So bila dah berlaku cerai, pertama nafkah sama juga. Untuk ayah, ingat ayah. Nafkah walaupun anak itu dengan bekas isteri anda, okey, anda tetap bertanggungjawab untuk sediakan keperluan, perbelanjaan bagi keperluan anak. Alright? Jangan duk pandai-pandai nak pergi cari menikah lain ke. Nak menikah lain pun, okey, tanggungjawab utama kepada anak. Dalam satu riwayat disebut seorang lelaki bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku dah sejumlah wang. Benda apa yang aku nak kena buat?" Okey. Rasulullah kata, "Gunakanlah untuk keperluanmu." Okey. So kalau dah ada baki Rasulullah, gunakan untuk keperluan anak-anakmu. Kalau ada baki Rasulullah, gunakan untuk keperluan isterimu. Nampak tak dia punya apa? Hierarki dia, kedudukan dia. Mula-mula keperluan sendiri seorang suami. Dah ada keperluan dah, tadi dah baca sebab kalau kerja kena duit ulang adik kerja kan, okey? Dah ada keperluan tu dah settle dah, okey? Guna untuk anak. Lepas dah anak clear, baru untuk isteri. Sebab tu kalau kahwin lain pun, anak tu dulu kena jaga. Mak-mak. Siapa-siapa yang tak tuntut lagi nafkah anak, tolong tuntut. Okey? Bukan semata-mata untuk anda, okey, nak mudahkan urusan anda ke apa, tapi untuk hak anak anda. Okey? Tapi kalau contoh kata dia tu dah tak mampu nak bekerja, dia sebutlah, okey, pernah boleh berhiwalah kepada waris yang mampu. Waris yang mampu pula. Janganlah kau bebankan waris yang tak mampu. Kan? Okey? Cuma kalau kata contoh memang dah tak boleh juga, kok-koklah suami tu mati ke, dah meninggal dunia macam mana kan? Okey? Suami tu memang tak berdaya, kok tiba-tiba lepas bercerai dengan kita kena langgar lori stroke ke, contoh kan? Maksudnya tak boleh nak melaksanakan tanggungjawab dia, okey? Berlapang dadalah untuk kita sendiri berusaha, insya-Allah dengan lapang dada Allah akan mudahkan urusan kita. Okey, itu bab nafkah. Okey, tak apa, tapi kena usaha dulu. Okey. Kemudian, alright. Untuk pasca cerai juga, mak ayah kena juga jaga emosi anak-anak.
Kau jangan pula saat lagi, kau ni memang perangai sebiji panggil bapak engkau lah, tak gunalah. Hak ayah pula sebiji panggil mak engkau lah, tak gunalah. Janganlah. Okey. Yang bergaduh, anda dengan bekas pasangan anda. Kenapa nak babitkan anak? Dan kalau anda ingat awal tahun lepas, awal tahun 2020, okey, ikutkan kajian 80% kes keganasan terhadap kanak-kanak berpunca ataupun dilakukan oleh ibu kandung sendiri. Dan kes macam ni bila cek balik, okey, ada kaitan dengan anak tu iras muka ex dia. Saya ada kes. Memang ada kes. Okey, yang sampai kat saya dia kata saya dengar ada suara kat Su, dia kata dia suruh cekik anak ni. Bila cek balik, dia geram dekat suami atau bekas suami dia. Muka sejibik, copy paste. Kan ada benih dia kan. Nak marah kat ayah tak boleh. Jadinya dia lepaskan kat anak. So tak boleh. Sebab tu tolong tolong. Okey. Emosi anak walaupun tak pukul tapi mental anak tolong jaga. Yang bercerai kita dengan bekas pasangan kita. Anak dengan mak, anak dengan ayah tidak ada istilah cerai. Okey? Tetap juga nama masa dunia bawa nama pak dia. Nanti dia mati bawa nama kita. Maksudnya memang hubungan tu terlaksana sampai ke akhir hayat. Kod-kod lah, ada sakit hati ke apa, jangan jadikan anak itu postman. Tolong. Anak tu dahlah terpaksa untuk menerima keadaan hidup tak bersama dengan mak ayah. Kesilapan antara kita. Ada silap suami, ada silap isteri. Saya tak kata salah suami semua. Okay? Ada silap suami, ada silap isteri. Terpaksa bercerai dan anak-anak tu dah kena terima dah. So tolonglah benarkan anak itu happy juga ketika perlu hidup berasingan. Dan kalaulah contoh, ada juga yang risau. Okay? Saya nampak sini. Okey, nanti saya baca balik. Saya baca daripada Singapura. Okey, siapa yang ikut saya dari Singapura tu, terima kasih banyak-banyak. Okey. So kalau contoh katakanlah, okey, kita ada dapat ugutan. Ada kes baru ni dapat ugutan. Suami dia kata kalau bercerai nanti kau pandai-pandailah jaga anak. Aku tak nak ambil tahu dah. Okey, aku bukan cakap tak nak ambil tu pasal nafkah. Okey. So akak cakap saya beritahu dengan dia tak apa, nafkah boleh bawa kes lah kan. Okey. Tapi Kak Su, dia memang tak nak tengok anak dah, dia sebut. Kalau dah dia sebut macam tu, kenapa yang kau nak terhege-hege juga? Dah jelaslah dia tu bukan setakat suami yang tak baik, tapi juga ayah yang tak baik. Zuriat dia sendiri, benih dia sendiri pun dia tak peduli. Kau nak harap ke apa? So tak payahlah kau cari ayah baru macam aku. Kan gitu, okay? Alright, so tak payah nak pening-pening kepala, okay? Biar anak tu hidup dalam keadaan yang baik. Sebab anak-anak nak jadi bijak, nak ada keyakinan diri, nak boleh cemerlang dan nak anak tu boleh jadi manusia yang bermanfaat untuk masyarakat. Kena pastikan anak itu membesar dalam persekitaran yang baik. Persekitaran yang memberikan ketenangan kepada emosi dia. Okey? Alright? Okey? Dan paling penting. Okey? Doa. Sebut tadi dah. Dalam tanggungjawab bapa ada doa, tanggungjawab pasca cerai pun ada doa. Sebab doa ni memang senjata kita. Okey? Apa-apa pun keadaan, nak buat apa-apa pun ketika anak tu dah mula boleh berfikir, alright? Cuba ajak anak tu berbincang. Ajak juga anak itu untuk berdoa. Di samping kita doakan juga yang terbaik untuk anak kita. Ingat menjadi ibu, menjadi ayah, termasuk juga kalau anda mengambil tanggungjawab untuk menjaga anak angkat. Jangan pula kau dah tahu dia tu anak mungkin tak sah taraf. Kau ambil, kau jaga dan tiba-tiba kau ungkit dasar anak. No, tolonglah, please. Saya merayu sangat. Kesian kat anak tu. Kau ambil dia, okey, dengan hasrat, nak tumpang kasih sayang. Mungkin. Okey? Tapi lepas tu ada tak kena kau caci dia. Dia tak minta dilahirkan macam tu. Dia tak bersalah pun. Okey? So walaupun itu keturunan dia, itu yang salah silah kehidupan kelahiran dia, bukan salah dia.
So tolong jaga mereka ini, anak angkat anda, siapalah termasuk anak sendiri. Saya sebut tadi anak-anak ini ada tanggungjawab kita. Okey. Dan satu hari Rasulullah tanya dengan sahabat. Okey. Tahukah kamu siapa orang yang mandul? Okey. Jadi macam orang kita lah hari ni, mandul siapa? Orang tak ada anak. Rasulullah kata, manusia yang mandul adalah manusia yang mempunyai anak. Tetapi anak tersebut tidak dapat memberikan manfaat untuk kehidupan dia dekat akhirat. Jadi, kita hari ni yang dah jadi mak, yang dah jadi ayah, kod ayah tunggal ke, mak tunggal ke kan, okey? Tapi isunya kita dah jadi mak, kita dah jadi ayah, okey? Tanya balik diri kita. Kalau ditakdirkan hari ini aku meninggal, ya Allah panjang umur aku. Kan minta akan panjang umur, minta panjang umur juga. Tapi kalaulah ditakdirkan hari ini kita meninggal, adakah anak yang kita tinggalkan itu mampu untuk bantu kita di kehidupan kita dekat akhirat? Sama-sama kita koreksi diri. Okey? InsyaAllah. So kita sama-sama koreksi diri, sama-sama kita upgrade diri supaya kita tak jadi orang yang mandul dekat akhirat nanti. Boleh? InsyaAllah. So, setakat itu saja. Okey? Sebab pukul 3 saya ada sesi phone. Nanti klien kau tak masuk pula. Okey? Alright? Okey? So, saya minta ampun, minta maaf atas segala keterlanjuran mungkin. Jadi, saya mengharapkan perkongsian hampir 1 jam ini tentang tunjuk bapa dapatlah dimanfaatkan oleh kita semua supaya kita mampu jadi ibu dan ayah yang melaksanakan amanah terbaik. Paling penting, jaga lidah, doa minta dengan Allah. Moga anak-anak kita menjadi anak yang soleh, yang solehah, penyejuk mata, bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara, insyaAllah. Sekian, jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.